Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Cikgu Farhan. Okey, baik. Pada hari ini kita sambung pelajaran kita menggunakan buku teks pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan. Jadi cikgu nak kamu buka muka surat 71. Okey. Kamu buka buku teks kamu muka surat 71. Okey. Berkaitan dengan tajuk pada hari ini ialah masih dalam tajuk kesan terhadap merokok, tentang rokok dan sebagainya. Kita baca sama-sama muka surat 71. Okey, tajuk dia kerana nila setitik. Sebenarnya kita dah belajar dah benda ni dalam kelas. Cikgu ada ajar. Kalau tak silap cikgu kelas 3 nilam. Untuk kelas 3 Zamrud, cikgu tak pasti sama ada cikgu dah ajar ataupun tidak. Tapi kita ulang semulalah pelajaran kita pada hari ini. Sebab kamu punya modul ni, modul yang cikgu berikan kepada kamu ini adalah berkaitan dengan rokok. Okey, baik, siapa yang dah belajar, kita ulang balik. Siapa yang kelas mana yang belum belajar, kita sambung saja. Okey, baik, buka muka surat 71. Semua murid buka buku teks muka surat 71. Kita tengok dan kita baca sama-sama, iaitu rokok boleh membahayakan kesihatan perokok dan orang di sekitarnya. Okey, orang yang menghisap rokok ni, dia bukan sahaja membahayakan diri dia sahaja, tetapi dia boleh membahayakan orang di sekitarnya, orang yang berhampiran dengannya dan orang yang dekat dengannya. Bukannya bahaya kepada diri dia sahaja, tetapi bahaya kepada orang lain. Okey, cuba kamu tengok gambar yang pertama, iaitu tajuk pada hari ini iaitu hindari perokok. Okey, kalau kita nampak orang yang menghisap rokok, kita haruslah menjauhkan diri daripada mereka. Walaupun mungkin orang perokok ataupun perokok tersebut terdiri daripada ahli keluarga kita. Contohnya ayah dia hisap rokok, abang dia hisap rokok, maka kamu sebagai murid yang boleh berfikir, yang cikgu selalu ajar, kamu sendiri yang harus untuk menghindari daripada menghidu asap rokok yang dihisap oleh ahli keluarga kamu. Kalau untuk kawan-kawan kamu, mungkin kalau kamu tak hisap rokok, kamu memang akan pergi dari tempat itulah. Maksudnya kamu tak akan bersama-sama dengan kawan kamu itu. Tetapi kebanyakan situasinya apabila kita duduk di rumah, kadang-kadang ayah kita adalah seorang perokok, abang kita seorang perokok, pakcik kita seorang perokok, maka kita terpaksa menghidu asap rokok itu. Jadi bila berlaku situasi itu, kalau boleh kita beredarlah daripada tempat tersebut. Contohnya kalau mungkin ayah kita ni sedang hisap rokok di luar rumah, kita jangan pergilah buat sementara waktu sampai dia habis hisap. Okey. Kemudian bagi situasi yang di dalam gambar ini, kebiasaannya adalah situasi di tempat awam, di tempat umum. Jadi perkara pertama yang kita perlu buat ialah kita tutup hidung dan mulut. Baik, kita akan tutup hidung dan mulut dan segera beredar. Kenapa dicakap tutup hidung dan mulut dan segera beredar? Sebabnya ialah kita tak nak bau asap rokok yang dikeluarkan oleh mulut perokok. Kita tak nak bau asap tu. Sebab kalau kamu sendirilah bau asap rokok ni, sebenarnya dia bau busuk. Okay? Bagi orang yang tak pernah menghisap rokok, jujurlah yang aku cakapkan, macam cikgu tak pernah langsung hisap rokok ni. Cikgu memang rasa bau asap rokok tu busuk. Tapi bagi orang yang menghisap rokok, dia dah tak rasa apa-apa dah. Sebab hari-hari dia bau. Okay? Hari-hari dia bau, dia tak rasa benda tu adalah perkara yang busuk. Kalau macam cikgu kalau sekali-sekala bau busuk ni, memang cikgu tak boleh nak hadap lah. Contohnya sampah kan. Sampah memang cikgu tak suka. Dia akan menyebabkan emosi atau pemikiran cikgu akan terganggu. Itu kalau diri cikgu lah. Kalau orang lain cikgu tak pasti. Sebab tu kalau kamu tengok siapa-siapa yang bekerja sebagai pengutip sampah, mereka dah biasa lah. Mereka tak rasa benda tu bau busuk ke apa. Sebab hari-hari mereka bau sampah yang busuk itu. Mereka tak adalah rasa, mereka dah biasa dengan keadaan itu.
Contoh kalau kita tak biasa kutip sampah kat rumah orang, kamu pergi kutip sampah, kamu tengok buka tong sampah je, kamu rasa nak termum tak, sebab kamu tak biasa. Sebab tu macam begitu juga orang yang isap rokok. Orang isap rokok ni dia dah biasa dengan bau asap rokok, jadi dia tak ada rasa apa-apa. Tapi kalau orang yang tak pernah isap rokok langsung macam cikgu memang akan terkesan lah. Kadang-kadang memang sakit hidung kan? Jadi perkara pertama yang kita kena buat ialah tutup hidung dan mulut dan juga segera beredar. Okey, baik. Kemudian gambar yang kedua ialah tunjukkan isyarat dilarang merokok kepada perokok. Kalau kau nampak ada orang hisap rokok di kawasan larangan merokok, maka kamu tegur lah. Tapi pastikan apabila kita nak menegur ni, kita menegur dengan cara yang berhemah dan baik lah, supaya tidak menimbulkan pergaduhan dan konflik. Jangan tegur macam nak bergaduh. Okey, oi, kau nampak ni kawasan hisap larangan hisap rokok ni, kau nampak? Jangan cara macam tu. Bila orang hisap rokok di kawasan larangan merokok, kita nasihat baik-baik. Kita tegur dia. Kita cakap, Assalamualaikum bang, boleh cakap sikit tak? Cakap dengan keadaan nada yang elok lah. Bang, kawasan sini ialah kawasan larangan merokok bang. Kalau abang tengok tu ada papan tanda tu, tak boleh hisap rokok kat sini bang, kan? Boleh tak kalau abang hisap rokok tempat lain ke? Cakap elok-elok. Okay, bila kita nak tegur orang, pastikan kita tegur dengan cara yang elok supaya ianya boleh mengelakkan pergaduhan. Mungkin kamu nak mengelakkan perkara yang mendatangkan kemudaratan, contohnya merokok, tapi dalam masa yang sama kita boleh buat bergaduh dengan orang pun tak guna juga. Jadi kita tegur dengan elok. Kemudian yang ketiga, gambar di bawah, jauhi orang yang merokok. Kalau boleh, kita jauhkanlah diri kita daripada orang yang menghisap rokok. Kalau dalam kalangan ahli kawan-kawan kamu, janganlah kawan dengan perokok. Kawanlah dengan orang yang tak menghisap rokok. Macam cikgu sendiri, majoriti kawan-kawan cikgu kebanyakannya memang menghisap rokok lah. Cikgu sampai kadang-kadang tak ada pilihan. Kalau cikgu ambil keputusan untuk tak berkawan, memang ramai yang hisap rokok, jadi cikgu berkawan juga dengan orang yang menghisap rokok ni. Cumanya apabila dia menghisap rokok, kita tak join lah. Kita duduk tepi ke, duduk jauh ke, kan. Kadang-kadang bila sampai ke satu keadaan, cikgu keluar dengan kawan-kawan cikgu, contoh 4 orang kan, 3 orang hisap rokok, cikgu tak hisap rokok. Bila berlaku situasi macam tu, cikgu lah akan pergi tempat lain, dan bukan diorang yang pergi tempat lain, sebab diorang tengah hisap rokok ramai-ramai. Cikgu akan pergi tempat lain. Okay? Jadi kamu rasa kamu nak jadi macam cikgu ke nak jadi macam kawan cikgu, itu terpulang pada diri kamu lah. Kamu tahu baik buruk dan sebagainya. Okay? Jadi tapi best lah bila cikgu, contoh pengalaman cikgu tak pernah hisap rokok dan seumur hidup, cikgu boleh cerita kat orang, so orang dengar betul ke cikgu Farhan ni kan. Tapi memang betul. So bila kita dapat cerita kat orang, cikgu tak pernah hisap rokok, cikgu tak pernah masukkan rokok dalam mulut, kita rasa bangga dengan diri kita, pasal kita tak buat perkara yang tidak elok. Okey, seterusnya yang keempat, laporkan kepada guru atau orang dewasa yang dipercayai lah. Kalau benda ni berlaku di kawasan sekolah, kamu hendaklah beritahu kepada guru ke, kan? Ataupun mungkin dalam ahli kalangan keluarga kamu, mungkin mak ayah kamu orang yang baik, orang yang tak hisap rokok. Tapi tiba-tiba abang kamu hisap rokok. Jadi perkara yang kamu perlu buat ialah beritahu kepada ayah kamu supaya ayah kamu mengambil tindakan. Mengadulah kepada mereka. Kadang-kadang ada memang macam tu juga. Mak ayah dia tak hisap rokok, ayah dia tak hisap rokok, tapi anak dia hisap rokok, disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. Jadi bila kita tahu hal itu, kita tolonglah maklumkan kepada mak ayah kita. Ini situasi ni banyak lah. Situasi merokok ni banyak dalam kalangan ahli keluarga, kawan-kawan, masyarakat sekitar dan sebagainya. Okey, baik. Tengok di bawah petikan dalam kotak tu, orang yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok dari persekitarannya dikenali sebagai perokok pasif. Okey, orang ni dia tak hisap rokok, tapi dia selalu bau asap rokok daripada orang yang hisap rokok, kita panggil itu adalah perokok pasif. Padahal kita tak hisap rokok, tapi orang tu dia selalu hidu asap rokok, kita panggil dia perokok
pasif. Bagi orang yang menghisap rokok sendiri, kita panggil dia sebagai perokok yang aktif. Maksudnya kalau kita tak hisap pun, kita sama-sama berada dengan orang yang menghisap rokok, kita dikira sebagai perokok pasif sebenarnya, tanpa kita sedar. Sebab kita menghidu asap rokok itu di dalam paru-paru kita. Itu sebab tu kita kena elakkanlah daripada kita berada dekat dengan perokok. Kawan tetap kawan, tapi kalau waktu orang tu tengah hisap rokok ke apa ke, kita jauhkan diri kita lah. Okey, seterusnya hasilkan poster ringkas tentang bahaya menjadi perokok pasif. Bahaya. Kita kata Syekh Cikgu, kajian mendapati bahawa orang yang tak hisap rokok ni, tetapi kalau dia bau asap rokok daripada mulut perokok yang keluarkan tu, dia sebenarnya lagi bahaya daripada orang yang menghisap rokok. Orang yang menghisap rokok ni kebiasaan badan diorang dah sebati dah dengan asap rokok tu. Bagi orang yang tak hisap rokok, dia bau asap rokok tu, dia boleh menyebabkan kesan yang lebih teruk daripada orang yang menghisap rokok. Jadi berhentilah, jangan hisap, jangan berada dengan orang yang merokok. Itu saja untuk pengajaran kita pada hari ini. Pengajarannya ialah jangan kita berada dekat dengan orang yang menghisap rokok. Habis sudah muka surat 71. Sekarang ni kamu keluarkan modul kamu yang telah cikgu berikan. Kamu buka muka surat 5. Kita buka muka surat 5. Kita tengok kesan merokok terhadap persekitaran. Ini persekitaran bukan orang. Yang pertama sekali ialah pencemaran udara. Ianya menyebabkan udara menjadi busuk dan tidak selesa. Seterusnya pencemaran persekitaran. Ia akan mencemarkan persekitaran kita. Orang hisap rokok ni kebiasaannya dia akan buang dia punya potong rokok bersepah-sepah kadang-kadang atas jalan, tepi jalan. Benda tu sebenarnya kotor, itu kira sampah. Kadang-kadang orang buang banyak potong rokok kan. Lepas tu dia punya debu rokok tu, kadang-kadang kalau kamu tengok orang yang suka hisap rokok ni, kamu tengok atas meja dia ada kesan abu rokok tu, kotor abu rokok tu. Dia bila hisap rokok kan ada abu dia tu kan, jatuh kemudian dia biar. Biasanya itulah pencemaran persekitaran. Seterusnya badan berbau. Badan berbau busuk. Kamu cium lah orang yang hisap rokok ni. Kamu bau badan dia. Kalau macam cikgu tak hisap rokok, hidung cikgu memang sensitif. Kalau orang tu hisap rokok contoh dia hisap rokok, kemudian dia masuk dalam kereta, dia dah habis hisap rokok dah, dia buang dah rokok dia, lepas tu dia masuk dalam kereta, dia duduk, dia keluar, orang dia duduk kat kursi tu, cikgu beritahu dia ni hisap rokok. Macam tu. Hidung cikgu memang sensitif kalau orang yang hisap rokok. Seterusnya ialah kebakaran. Boleh menyebabkan kebakaran. Dia buang puntung rokok tu dalam semak, dalam macam tempat lah. Dia boleh menyebabkan kebakaran, sama ada kebakaran rumah ataupun kebakaran alam sekitar. Tengok muka surat 6. Kamu buat nama, tahun, hari dan juga tarikh. Isikan tabak kosong dengan jawapan yang sesuai. Maksudnya kamu masukkan semula kesan merokok terhadap persekitaran di dalam ini. Apa yang berlaku? Boleh menyebabkan kebakaran, boleh menyebabkan orang lain mendapat penyakit. Apa lagi jawapan yang sesuai? Kamu buatlah muka surat 6 tu sampai habis. Kemudian itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini, pada minggu ini. Selepas ini kita tak ada dah. Kita akan bercuti selama 2 minggu. Nanti kalau diizinkan Allah, kita akan mula kelas semula pada naik cuti nanti. Lepas ni kita akan cuti 2 minggu, cuti pertengahan tahun. Lepas cuti pertengahan tahun tu, kalau COVID tak ada masalah, sekolah dibuka balik, kita akan di sekolah lah. Tapi andai katalah sekolah masih ditutup, sekolah tak buka lagi, kita akan teruskan pembelajaran kita menggunakan video macam ni. Sekian, itu saja daripada cikgu. Salah dan silap harap maafkan. Cikgu tak berapa sihat hari ni, tekak cikgu sakit, jadi cikgu cakap slow saja, cikgu cakap perlahan-lahan je. Jadi kita akan jumpa pada selepas cuti pertengahan tahun di sekolah nanti. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.